Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sentiasa doakan awak semua dalam keadaan sihat walafiat. Baik, untuk minggu ini kita akan terus pengajian kita di bawah tajuk imbuhan an. Minggu lepas kita dah pun selesai tentang imbuhan an dengan padanan huruf, iaitu padanan huruf alif nun. Minggu ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita, iaitu imbuhan an padanan huruf nun sahaja. Okey, adakah awak dah bersedia? Tajuk hari ini kita akan teruskan lagi, iaitu imbuhan an padanan huruf nun. Macam mana kita nak padankan dengan huruf ni, Ustaz? Dia ada dua syarat. Ada berapa? Yang pertama, dengar baik-baik, iaitu kata dasar mestilah akhirnya huruf I. Saya ulang balik. Syarat yang pertama, untuk kita padankan imbuhan an, mestilah kata dasar tu akhir sekali adalah huruf I. Macam mana? Tak jelas lagi. Baik, jangan risau. Saya bawa satu contoh untuk awak, iaitu awak perhatikan, tengok di skrin sekarang, iaitu perkataan dakian. Dakian. Okey, perhatikan kata dasar dulu. Apa itu? Daki. Tengok hujung sekali, iaitu huruf apa? I. Okey, sekarang dah jelas. Maka imbuhan an untuk perkataan dakian mesti dipadankan dengan huruf nun saja. Okey, jelas. Macam mana kita nak jawikan tu, Ustaz? Jangan risau, saya cuba bantu awak. Tengok baik-baik. Ingat, sebelum kita nak menjawikan sesuatu perkataan, awak mesti lihat kata dasar dulu. Iaitu, untuk perkataan ni, kita nak jawikan, kita tengok perkataan apa? Daki. Kemudian, kita tengok suku kata pula. Untuk perkataan daki ni ada berapa suku kata? Dua. Macam mana? Da satu, ki satu. Jadi, dua suku kata. Maka, kita jawikan satu-satu dulu. Iaitu, suku kata pertama dulu. Iaitu da. Macam mana hurufnya? Iaitu dal alif. Mudah gitu. Kemudian suku kata seterusnya, iaitu ki. Iaitu ki. Kita padankan huruf k dulu. K dengan huruf kaf. I dengan huruf ya. Jadi daki. Okey, mudah. Kemudian imbuhan an. Kena padankan dengan huruf apa? Huruf nun. Okey, sebab tajuk kita hari ini adalah imbuhan an padanan huruf nun. Soalan saya nak tanya awak. Kenapa kita perlu padankan imbuhan ni? Kenapa perlu kita padankan imbuhan an dengan huruf nun? Apa dia? Iaitu kata dasar ni akhirnya adalah huruf I. Okey, pandai. Bagus. Seterusnya, kita tengok contoh lain. Saya suka bawa mari contoh banyak-banyak supaya awak jelas. Perkataan larian. Perkataan apa? Larian. Baik. Kita tengok dulu kata dasar ni. Kata dasar dia iaitu apa? Lari. Hujung perkataan dasar ni apa? Huruf apa? I. Maka, apabila huruf I, imbuhan an ni perlu kita padankan dengan huruf nun. Nun saja. Okey? Ingat. Baik. Jom kita jawikan. Larian. Kita jawikan kata dasar dulu, iaitu la. Lam alif la. Royari. Lari. Lepas tu, imbuhan an, kita bubuh nun sahaja. Jadi, lam alif lam royanun. Jadi larian. Okey, jelas. Baik, perkataan lain, ujian. Okey, ujian. Kita tengok kata dasar ni. Apa itu kata dasar dia? Iaitu uji. Hujung perkataan kata dasar ni huruf apa? I. Maka imbuhan an perlu dipadankan dengan huruf nun. Okey, jadi ujiannya jawinya macam mana? Alif waw u jim ya ji uji. Imbuhan an perlu dipadankan dengan
huruf nun. Jadi tambah saja nun di akhirnya, jadi ujian dalam jawi iaitu alif waw jim ya nun. Ujian. Baik. Untuk perkataan ni saya nak awak tumpu perhatian betul-betul. Saya nak bawa satu lagi contoh alif waw jim ya alif nun. Ujian. Ramai sangat saya perhatikan bahawa mereka ni tulis ujian. Dia kata, betul lah ustaz, alif waw u jim ya alif nun. Ujian. Tapi kenapa ustaz kata salah? Ingat deh, siapa-siapa yang eja alif waw jim ya alif nun ni adalah salah. Kenapa salah? Kerana dia tidak ikut kaedah yang betul. Ingat, saya pesan semua sebelum-sebelum ni, nak menjawikan sesuatu perkataan ni, awak mesti ikut kaedah yang dah ditetapkan. Okey, ejaan jawi dahulu dia tak ikut kaedah, dia ikut asalkan bunyi, dia bubuh macam tu perkataan dia. Tapi ejaan jawi baharu sekarang ni, dia bukan ambil kira macam tu, tapi dia ambil kira ikut kaedah tak. Jadi kalau awak eja ujian macam ni, alif waw jim ya alif nun, maka akan salah jawapan awak. Jadi yang betul ejaan ujian adalah alif waw jim ya nun. Kenapa nun saja? Kenapa alif dibuang? Kerana hujung kata dasar ni adalah huruf I. Maka padanan huruf imbuhan an adalah nun. Okey. Jelas. Seterusnya, syarat yang kedua untuk kita padankan imbuhan an ni dengan nun adalah kata dasar itu mestilah suku kata tertutup. Macam mana suku kata tertutup ni? Baik, saya nak awak tengok betul-betul. Saya yakin dan percaya masih ada lagi kalangan awak yang tak tahu apa itu suku kata tertutup. Baik, suku kata tertutup ni adalah hujung perkataan tu adalah huruf konsonan. Macam mana huruf konsonan ni? Iaitu selain daripada huruf A, E, I, O, U. Mudah kata adalah selain daripada huruf-huruf vokal. Kalau awak tengok hujung perkataan tu adalah selain daripada huruf A, E, I, O, U, maka itulah dinamakan sebagai huruf konsonan. Bila huruf konsonan, maka perkataan itu dinamakan suku kata tertutup. Okey, jelas? Contohnya perkataan makan. Makan. Baik, cuba tengok kata dasar dia dulu. Kata dasar dia itu makan. Makan. Makan ni adalah makan. Okey, makan ni adalah suku kata tertutup. Okey, kenapa suku kata tertutup? Kerana hujung perkataan makan ni adalah huruf N. Bila huruf N, jadi perkataan ni dikenali sebagai suku kata tertutup. Okey, jelas. Baik, perkataan lain iaitu balas. Balas. Tengok hujung perkataan ni iaitu huruf S. Huruf S iaitu huruf konsonan. Bila huruf konsonan, maka perkataan ni dikenali sebagai suku kata tertutup. Okey, setakat tu awak dah jelas macam mana suku kata tertutup ni. Baik, cuba kita perhatikan perkataan ni iaitu makanan. Okey, makanan. Baik, awak tengok imbuhan makan ni dia terima imbuhan an, jadi makanan. So, macam mana kita nak jawikan untuk perkataan makanan ni? Mudah saja, iaitu mim alif ma kaf nun kan. Makan. Imbuhan an ni perlu dipadankan dengan huruf nun. Kenapa? Kerana suku kata makan tu adalah suku kata tertutup. Maka imbuhan an ni perlu dipadankan dengan huruf nun. Okey, jelas. Okey, perkataan lain pula, balasan. Cuba tengok, cuba perhatikan perkataan balasan. Balasan, tengok kata dasar dulu. Kata dasar ni suku kata tertutup ke tidak? Iaitu ya. Suku kata tertutup. Kenapa?
iaitu akhir kata dasar ni iaitu S. Bila S dikenali sebagai huruf konsonan. Bila huruf konsonan, perkataan balas ni dikenali sebagai suku kata tertutup. Maka kita perlu padankan dengan huruf nun. Jadi ejaan jawinya macam mana? Ba alif ba lam sin nun. Ba la san. Okey, jelas. Kalau jelas, jom kita tengok latihan. Okey, latihan ni saya sediakan kepada awak 2 kolom. Iaitu yang pertama, awak perhatikan perkataan ni. Yang kolom pertama ni saya dah bantu awak supaya awak jelas macam mana awak nak jawikan. Iaitu kolom pertama ni, semua dalam kolom ni adalah hujung kata dasar tu huruf I. Perasan tak? Semua ada huruf I. Maka imbuhan A ni awak perlu padankan dengan huruf apa tadi kita belajar. Okey? Selamat menjawab. Baik, seterusnya kolom yang kedua ni saya dah susunkan untuk awak siap-siap, iaitu kata dasar dia. Semua ni kata dasar ni adalah suku kata tertutup. Okey, jadi imbuhan an ni awak nak jawikan nanti, awak kena jawikan dengan huruf apa? Okey, cuba jawab sendiri. Saya harap awak jelas dengan pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, awak siapkan kerja tu, awak buat dalam buku jawi dan awak WhatsApp. Sekiranya awak tak faham, boleh awak tanya dalam WhatsApp juga. Okey, setakat itu saja. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'as salamah.